Nilai yang saya ambil ialah nilai bersyukur. Kita hendaklah bersyukur dengan nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Caranya adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah ketika mendapat suatu nikmat walaupun hanya sekejap zarah. Kesannya Allah akan meredai hidup kita, seperti dalam surah Az-Zumar ayat 7 yang bermaksud, jika kamu bersyukur, nescaya Dia akan meredai kesyukuranmu itu. Oleh itu, kita hendaklah bersyukur kepada Allah agar hidup kita lebih tenang. Walaupun ketika berhadapan dengan masalah, kita tidaklah berasa gelisah. Nilai murni yang seterusnya adalah bertawakal. Menurut Imam Hambali, tawakal adalah perbuatan hati. Tawakal bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan dan bukan yang dilakukan oleh anggota badan. Namun, tawakal adalah perilaku yang hadir dari dalam hati sendiri. Tawakal dapat memberikan impak yang positif dalam kehidupan seharian, dan tawakal juga memberi ketenangan dalam menjalin hubungan kepada Allah SWT dan sesama makhluk. Tawakal juga dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan di akhirat. Sikap tawakal atau berserah diri kepada Allah ini memberikan ketenangan pada hati setiap manusia. Setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh, maka setiap umat Islam hendaklah menyerahkan hasil usahanya kepada Allah, kerana hanya kepada Allah sahaja segala usaha akan dipermudahkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alallahi wa kaffa billahi wakila," dan bertawakallah kamu kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membuat satu pepotongan video berkenaan satu nilai murni, iaitu kerjasama. Kerjasama ini memerlukan komitmen dan respon yang baik antara satu pihak dan satu pihak yang lain. Sebagai contoh, apabila kita belajar di dalam kelas ataupun di mana-mana sahaja, guru bertanyakan soalan kepada murid-murid dan murid-murid menjawab, itu adalah salah satu kerjasama yang baik antara guru dan murid. Contoh yang kedua pula, apabila kita diberikan tugasan secara berkumpulan di dalam kelas dan kita dan ahli-ahli yang lain memberikan respon dan komitmen yang baik untuk menyiapkan tugasan yang diberikan, itu juga adalah salah satu kerjasama yang baik antara kita dan ahli-ahli kumpulan yang lain. Baik, contoh yang ketiga pula, saya akan kaitkan dengan isu semasa, iaitu banjir. Kenapa saya kaitkan dengan isu banjir? Kerana apabila banjir, terdapat sukarelawan, orang-orang awam yang akan memberikan kerjasama untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Contohnya seperti kerjasama untuk memberikan bantuan seperti barangan asas, pakaian, makanan dan bekerjasama untuk menolong membersihkan perumahan, untuk membersihkan masjid, persekitaran sekolah yang terjejas dengan banjir. Ini adalah salah satu nilai murni yang baik yang patut kita contohi sebagai rakyat Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, nama saya Muhammad Azim Berazman. Saya akan mengkongsikan nilai murni yang perlu ada dan diamalkan dalam diri setiap individu. Nilai murni tersebut ialah hormat menghormati. Nilai ini sangat penting sebagai adab dan tata kusila dalam diri seseorang individu. Nilai hormat menghormati ini penting bagi rakyat Malaysia kerana rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Setiap rakyat Malaysia mesti menghormati budaya adat Islam dan agama kaum lain. Sesungguhnya, sikap hormat menghormati ini akan dapat memupuk perpaduan kaum dan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang aman. Penerapan nilai-nilai ini mampu melahirkan masyarakat yang saling menghormati antara satu sama lain. Nilai hormat menghormati amat penting dan merupakan satu perkara yang patut diteladani oleh masyarakat Malaysia. Sebagai contoh, masyarakat Malaysia boleh saling bertegur sapa tanpa mengira usia, jantina maupun warna kulit, malah memperhatikan lirik lagu. Senyum tak perlu kata apa-apa. Maka secara automatik mereka dapat menjadikan rasa hormat dalam diri masing-masing. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazal bin Aznan. InsyaAllah saya nak kongsikan satu nilai murni. Satu nilai
yang mula, iaitu nilai keikhlasan. Jadi nilai keikhlasan ni maksud dia kita buat sesuatu tu kerana Allah SWT, bukan kerana makhluk. Buat sesuatu tanpa balasan makhluk. Kita nak balasan akhirat nanti. Buat sesuatu tanpa disuruh, itu ikhlas. Ikhlas ni susah nak tahu. Kita sendiri pun tahu kita buat ikhlas tak. Kalau kita kata kita buat ikhlas, kita pun tahu kita ikhlas. Ikhlas ni ibarat semut hitam ke atas batu yang hitam pada waktu malam. Jadi ikhlas ni banyak kelebihan dia. Antaranya salah satu hadis sahih Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT tak lihat pada rupa paras kamu dan harta kamu, akan tetapi Allah SWT lihat pada niat dan amalan kamu. Jadi kita nak sentiasa usaha, sentiasa doa supaya kita ni dipilih ataupun kita ni digolongkan dengan orang-orang yang ikhlas, insya-Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang nilai keinsafan. Seperti yang kita sedia maklum, insaf ini maksud taubat atau muhasabah diri. Kenapa perlunya nilai keinsafan ini dalam kehidupan kita? Kerana setiap hari kita semua manusia tidak akan pernah lari dari melakukan kesilapan, dosa, maksiat dan banyak lagi perkara yang melainkan. Jadi kita sendiri tahu bagaimana kita ini orangnya. Jadi wujudnya nilai insaf ini untuk hadirkan rasa ingin bertaubat, memohon keampunan kepada Allah. Dengan cara apa? Kita boleh melakukan solat hajat, zikir dan banyak lagi. Sebab kita semua tahu yang ajal atau kematian itu pasti akan berlaku. Jadi mungkin dengan sebab kita solat hajat pada hari ini, Allah masukkan kita ke dalam syurga Firdaus. Amin. Jadi selagi pintu taubat itu masih terbuka, rebutlah peluang yang ada. Takut di akhirat kelak kita yang sengsara. Saya sendiri masih melakukan dosa, cuma sedar atau tidak saja. Tetapi kita sebagai umat Islam kena saling ingat menghayati, saling nasihat sesama kawan dan orang lain. Sebab kita masuk syurga bukan untuk diri kita saja, tapi dengan keluarga, kawan-kawan, cikgu dan ramai lagi orang kita sayang. Dan saya harap apa yang saya sampaikan dapat kamu fahami, dan maaf jika tersilap kata. Sekian, terima kasih.